Selamat Sandi ke daerah Tutong. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali Umul dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersua pada pagi ini untuk edisinya pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 Masihi. Dan ada sebagai makluman bersama juga untuk hari ini, di mana cuaca di daerah Tutong mendung juga pada pagi ini. Jadi apapun perancangan audio didoakan, semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga dipermudahkan untuk hari ini. Dan seperti biasa juga dalam pertemuan kita untuk kali ini akan dikongsikan terlebih dahulu satu info semasa di mana akan berlaku kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang telah pun dijadualkan pada hari ini, hari Selasa 28 Oktober 2025 yang akan melibatkan di sebahagian daripada Kampung Batamitus, daerah Tutong. InsyaAllah akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga selesai, manakala di kawasan sepanjang Simpang 128 Jalan Batamitus dan Simpang 705, Simpang 713, Simpang 721, Simpang 723 Kampung Kiudang dan kawasan sekitarnya akan bermula pada jam 8 pagi hingga 11.30 pagi dan disambung semula pada 11 petang bermula pada jam 1.30 petang hingga 4 petang. Manakala makluman yang seterusnya juga ada hari ini, hari Selasa 28 Oktober 2025 akan berlaku kerja-kerja penyucian tangki air talat yang akan melibatkan di Kampung Bukit, Kampung Lamayan, Kampung Rempau dan kawasan sekitarnya. Dan insyaAllah akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga kerja-kerja selesai. Jadi ada sebahagian kawasan yang terlibat ini berkemungkinan akan mengalami tekanan air yang rendah terutama di kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker anda bolehlah menghubungi kita Talian Darussalam 123 dan itulah antara dua makluman yang boleh kami kongsikan bersama untuk pagi ini dan untuk seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Jadi untuk itu mari kita terus saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, di era globalisasi kini, banyak saja perkara-perkara yang boleh mengakibatkan masalah-masalah yang harus ditangani oleh masyarakat dunia. Antaranya adalah daripada segi sisa pepejal, pembuangan sisa pepejal dan sebagainya, yang mana ia boleh mengakibatkan kepada pencemaran alam sekitar, polusi dan banyak lagi perkara-perkara negatif yang boleh mengakibatkan daripada hanya sisa pepejal. Jadi melalui package program kali ini akan kita melihat sisa menjadi berjasa. Apakah yang dimaksudkan dengan tajuk program yang kita akan bawakan untuk kali ini? Untuk itu terusan ke sana ada bersama saya. Peningkatan jumlah sisa pepejal yang dihasilkan oleh aktiviti manusia, terutamanya dalam sektor perindustrian dan pengguna, memerlukan pendekatan lebih mampan untuk memastikan sumber daya alam tidak terjejas. Namun, suatu pandangan yang sering terpinggir adalah bagaimana sisa yang biasanya dilihat sebagai bebanan sebenarnya boleh dipandang sebagai sumber daya yang bermanfaat. Konsep sisa jadi berjasa sering digunakan sebagai satu pendekatan inovatif yang menekankan pengalihan paradigma dalam pengurusan sisa dari hanya sekadar pembuangan kepada nilai guna yang tinggi. Keupayaan untuk mengubah sisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang besar seperti penciptaan pekerjaan dalam industri kitar semula dan tenaga boleh diperbaharui. Pendekatan sisa jadi berjasa bukan sahaja relevan dari sudut kelestarian alam sekitar yang mendukung matlamat pembangunan mampan SDGs, tetapi juga dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatkan kecekapan dalam pengurusan sisa yang lestari dan berdaya maju, sisa yang dahulunya dianggap sampah kini boleh dijadikan sumber daya berharga.
Oleh itu, masyarakat pada masa ini perlu cakna akan impak negatif yang dapat disumbangkan oleh pembuangan sisa dan mula untuk membuat perubahan dengan menjana idea-idea kreatif dan inovatif bagi menghasilkan produk-produk berasaskan barangan kitar semula agar dapat membendung pencemaran pada alam sekitar. Dalam era yang kompleks, kompetitif dan sentiasa berubah, belia perlulah memiliki sifat yang berinovatif dan mempunyai pemikiran yang kreatif. Kerana dengan adanya pemikiran yang kreatif dan inovasi ini, insya-Allah para belia itu akan dapat betul menyelesaikan sesuatu masalah atau pencabaran. Kerana inovasi ini bukanlah sesuatu yang untuk melahirkan ataupun mewujudkan teknologi yang baharu, malah ianya adalah sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah atau cabaran-cabaran yang kompleks. Jadi bagi belia yang berinovasi dan berkreatif ini, insya-Allah akan dapat mewujudkan masa depan yang lestari, mampan dan progresif. Okay, pendapat saya menggunakan sisa menjadi produk yang baru ni adalah satu perkara yang sangat bijak dan ia juga yang berdaya lestari. Kalau kita tahu je masa ni agenda utama dalam mana-mana negara adalah mengenai sustainability, kelestarian. Jadi penggunaan sisa yang apa saja sisa lah digunakan dan diberi wajah baru, ia adalah sangat-sangat idea yang sangat menarik dan juga kreatif. Adapun terdapat pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dijalankan, bukan sahaja dari pihak persendirian, malah terdapatnya penyelidikan dari institusi-institusi pengajian tinggi yang dilakukan untuk menangani permasalahan pembuangan sisa. Sebagai contoh, sisa organik seperti sisa makanan atau bahan buangan pertanian boleh diproses untuk menghasilkan kompos atau bahan biogas yang berguna kepada industri pertanian. Begitu juga dengan sisa barangan seperti kaca, sisa elektronik dan lain-lain, boleh dikitar semula dengan mentransformasikan ia sebagai suatu barangan yang eksklusif dan berharga dengan hanya memberikan sentuhan kreatif dan ia dapat dijual sebagai barangan hiasan. Selain itu, barangan kitar semula seperti plastik melalui kaedah dan teknologi pemprosesan yang betul, ia dapat ditransformasikan menjadi bahan mentah iaitu minyak yang dapat digunakan semula dalam industri. Bagi pendapat saya, ya betul, inovasi daripada barang sisa ini ataupun kitar semula ini memang dapat menjana perniagaan, menjana ekonomi, terutama sekali bila ada perniagaan yang baru dibuka. Jadi bila ada perniagaan baru, ia dapat menyediakan juga peluang-peluang pekerjaan kepada belia yang pada masa ini. Jadi ini macam kita ni boleh panggilnya sebagai circular economy ya. Kita ni menggunakan sisa dan kita ni dapat perkitaran semula ekonomi, itulah yang penting, especially dalam menjana pendapatan dalam industri tempatan. Saya amat bersetuju bahawa sisa boleh diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sebagai contoh, baru-baru ini kumpulan saya dan saya sendiri berjaya menghasilkan plastik biodegradasi yang diberi nama Bioplast yang dihasilkan dari sisa makanan iaitu hempas kopi, kulit ketam, kanji ubi dan sekam padi. Usaha ini bukan sahaja membantu mengurangkan pembaziran tetapi juga merangsang kreativiti dan memberi nilai baharu kepada bahan yang dianggap tidak berguna. Konsep sisa jadi berjasa bukan sekadar satu solusi terhadap masalah sisa, tetapi juga merupakan satu strategi penting dalam merealisasikan pembangunan yang mampan. Dengan mengintegrasikan prinsip kelestarian dalam kehidupan seharian, setentunya kita akan dapat mencipta ekonomi yang lebih hijau, berdaya tahan dan inklusif. Namun, tidak dinafikan perubahan ini bukanlah perkara mudah kerana ia memerlukan kerjasama pelbagai pihak, termasuk pihak kerajaan, sektor swasta dan masyarakat umum untuk bersama mewujudkan pelbagai kaedah inovatif seperti kitar semula, pengkomposan dan pemprosesan sisa menjadi produk baru yang berupaya untuk meminimumkan pembaziran, mengurangkan pencemaran dan meningkatkan ketahanan ekonomi dengan cara yang mampan.
Ya, ada penonton, sisa jadi berjasa. Satu frasa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita pada masa ini kerana ia mampu untuk menangani masalah-masalah seperti pencemaran, masalah-masalah yang boleh membawa kepada kerosakan bumi sebenarnya. Dan pada masa ini, bagi hemat saya, masyarakat perlulah kreatif dan inovatif ya dalam menginter semula barangan-barangan yang kita melihat sebagai satu sisa tapi dapat diinovasikan menjadi sesuatu yang berharga. Dan saya kira sampai di sini saya kira bersama dengan penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.